Hai dan selamat datang ke channel YouTube saya. Nama saya Sulaiman Sugumar. Kalau kamu pelajar matematik ataupun matematik tambahan yang selalu cari video untuk belajar melalui YouTube ataupun Facebook dan Instagram dan sebagainya, kamu bolehlah subscribe kepada channel saya dan jangan lupa tekan butang notification bell so that setiap kali saya upload video yang baru, kamu akan dapat email daripada saya. Okey, hari ni untuk video ni saya nak selesaikan beberapa masalah persamaan kuadratik daripada buku terbitan Pelangi. So at the end of the video saya akan share dengan kamu buku yang saya gunakan untuk pilih soalan-soalan ni. Okay, so let's go straight to the question. Soalan nombor 1. Ungkapkan 5 per X tambah 3 sama dengan 6X dalam bentuk am. Okay, pertama sekali saya nak student faham apa maksud bentuk am ataupun general form. Dalam quadratic equation, kalau kita nak mudahkan proses untuk buat sama ada factorization ataupun nak buat completing the square, okay, future part of this chapter, kamu kena betul-betul orang kata apa, faham dan mahir bentuk am ni. Apa tu bentuk am? Bentuk am adalah satu keadaan di mana kita tuliskan persamaan kuadratik dalam bentuk sebegini. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah bentuk am persamaan kuadratik. Salah satu contoh, 3X kuasa 2 tambah 5X tolak 7 sama dengan kosong. Ini adalah bentuk am. Ataupun 2X kuasa 2 tolak 8. Ini pun adalah bentuk am. Tetapi cuma B-nya adalah kosong. Sebab tu tak ada perkali X. Kalau tak ada X, no problem. Make sure untuk quadratic equation, kuasa tertinggi adalah X kuasa 2. So, I just recap nota sikit sebelum saya teruskan. So, kita sekarang untuk soalan pertama ni, apa yang kita nak buat is kita nak ungkapkan 5 per X tambah 3 sama dengan 6X dalam bentuk am. Okay. Untuk soalan-soalan sebegini, dia tak ada satu cara yang kita kena ikut. Okay. I try to explain to you two ways of doing this. Okay. Yang pertama, saya darabkan setiap sebutan dengan X. Sebab apa? Sebab saya nak hilangkan X di bawah tu. Jadi bila saya darabkan, contoh jadi begini 5 per X saya darabkan dengan X tambah X darab dengan 3 sama dengan X darab dengan 6X. So saya darabkan setiap sebutan dengan X. Saya tengok kalau bawah ni X, saya darabkan setiap sebutan dengan X. Kalau bawah ni 5X, saya darabkan setiap sebutan dengan 5X. As simple as that. So what will happen? Seterusnya X dan X batal, tinggal 5 sini tambah X darab 3, 3X sama dengan X darab 6X, 6X kuasa 2. Jadi saya pindahkan ke semua sebutan ke one side lah, either belah kiri atau belah kanan. Tapi saya lebih suka sebagai seorang pelajar, saya lebih suka kalau saya pindahkan semua ke sini sebab saya nak X kuasa 2 tu dalam bentuk yang positif. That's all. Tetapi kalau kamu pindah semua belah kiri, it will be X kuasa 2 negatif, tak ada masalah. Still betul lah. So 0 equals to 6X square tambah 3X. Kalau pindah kita tulis tolak 3X tambah 5, pindah jadi tolak 5. So my final answer, saya akan tulis begini. 6X kuasa 2 tolak 3X tolak 5 sama dengan kosong. So I'll get this answer. Okay. Another way how I would do, saya akan buat dua cara kan. So another way how I will do this is, saya takkan darab setiap sebutan kat bawah tu dengan X. What I will do instead, saya pindahkan dulu 5X tambah 3 sama dengan 6X. Saya pindahkan ni ke sini. So, I will have 6X tolak 3. Betul? Tambah 3 pindah jadi tolak 3. Kemudian ni adalah bahagi. Dan saya bring this side becomes darab. So, what will happen? 5 sama dengan X darab dengan 6X tolak 3. Make sure you ada kurungan because X kena darab dengan keseluruhan sebutan-sebutan di belah kanan. So, now, expand, kembangkan. So, I will have 5 sama dengan 6X kuasa 2 tolak 3X. Dan saya akan dapat jawapan yang sama lah. Okay. 6X kuasa 2 tolak 3X tolak 5. And finally, you boleh tulis balik dengan bentuk begini. So that it will look a bit nicer. That's all. But if you leave your answer like this, no problem. But general form, kita dah biasakan diri untuk tulis jawapan dengan bentuk ni. So that is for number 1. Number 2.
Again, ungkapkan 3 per 4x tolak 5 per x kuasa 2 sama dengan 1 dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. So just now I told you already, this is general form. Bila disebut general form, maksudnya bentuk ni lah. Bila disebut bentuk ni, maksudnya general form. Okay, you have to understand that. Dan seterusnya sambungan, nyatakan nilai A, B dan C. So got two parts. First part, saya perlu bentukkan dalam general form dulu. So let me do that. 3 per 4x tolak 5 per x kuasa 2 sama dengan 1. You boleh darab setiap sebutan. You can do few algebra ways to do this, but just look how I do. I prefer untuk samakan bawah dan darab silang. So because how macam mana saya it hit my mind to do that, because saya tahu kalau saya nak tambah atau tolak dua pecahan, bawah mesti sama kan. Dan kalau nak bawahkan sama tambah tolak pecahan, saya buat cross multiplication, darab silang, correct? So saya darab silang. 3 darab x kuasa 2, 3x kuasa 2 tolak 5 darab 4x, 20x bahagi per 4x darab x kuasa 2. I will get 4x kuasa 3. Right? Sama dengan 1. So di sini saya boleh pindahkan bahagi naik sini jadi 3x kuasa 2 tolak 20x sama dengan 4x kuasa 3. Right? Dan saya boleh ringkaskan ni dengan bahagi setiap sebutan dengan x. Correct? Saya boleh bahagi setiap sebutan dengan x. So saya akan dapat 3x tolak 20 sama dengan 4x kuasa 2, right? So saya pindah balik. So I'll have 4x kuasa 2 tolak 3x tambah 20 sama dengan 0. 4x kuasa 2 tolak 3x tambah 20 sama dengan 0. Okay, so if you ask me cara ni nampak rumit, you want to do mungkin darab dengan nombor-nombor macam saya buat tadi darab setiap sebutan dengan 4x, you boleh buat. Darab setiap sebutan dengan x kuasa 2, you boleh buat. No restriction, as long as mana-mana cara yang kamu guna sesuai untuk kamu, right? And then kamu boleh kurang buat careless mistake, then you are free to do so. So ini baru saya terjawab soalan bahagian pertama, right? Saya dah nyatakan dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. And then bahagian kedua dia minta saya nyatakan nilai a, b dan c. So what is my a? A adalah coefficient of x square perkali x kuasa 2. Nombor yang ada di depan x kuasa 2 iaitu 4. B, apa dia B? Nombor di depan x iaitu negatif 3. Dan akhir sekali c, nombor constant kat belakang ni 20. So jawapan A adalah 4, B adalah negatif 3, C adalah 20. Okay. Now for the last question untuk hari ni, nyatakan sama ada benar atau palsu bagi setiap pernyataan di bawah. Untuk A, let me solve A first. Negatif 2 ialah punca bagi persamaan kuadratik x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak 3x tambah 2 sama dengan 0. Soalan kata negatif 2 ialah punca. Okay, now a little bit notes. Saya nak explain kat kamu, saya nak jelaskan kat kamu, nota sedikit dulu. Apa maksud punca? Punca ni apa dia sebenarnya? Punca ni sebenarnya adalah nilai x. Kalau you tengok persamaan kuadratik ni, pun boleh ubah dia. Adalah nilai-nilai x kan. Nilai yang kita tak tahu tu nilai x, correct? So, untuk persamaan ni, punca adalah nilai-nilai x. Is it any nilai x? Bukan Dia bukan semua nilai x. Nilai x yang memuaskan persamaan. Apa maksud memuaskan persamaan? Maksudnya, apabila kamu ganti nilai x dalam persamaan tersebut, kamu ambil satu nilai x, kamu gantikan dalam satu persamaan, nilai di sebelah kiri persamaan dan nilai di sebelah kanan persamaan mestilah sama. Okey? Sekarang, soalan bagi tahu negatif 2 ialah punca kan? So, kita boleh just ganti masuk. Dan kita boleh tahu sama ada punca atau tidak. Negatif 2 kuasa 2. Betul? X kuasa 2, saya tulis negatif 2 kuasa 2. Tolak 3x, saya tulis sebagai negatif 2. Tambah 2 sama dengan 0. Kalau kamu nampak, kamu tengok setiap tempat yang ada x, saya gantikan dengan nilai yang soalan kata ini adalah punca. So, saya nak test sekarang.
Negatif 2 kuasa 2, 4. Betul? Negatif 2 darab negatif 2, jawapannya 4. So, sini negatif 3 darab dengan negatif 2. Negatif, positif. 3 darab 2, 6. Akhir sekali, tambah 2. Sama dengan kosong. So, saya tengok, saya dah tahu dah. This is gonna be 10 tambah 2, 12 sama dengan kosong. Adakah benar 12 ni sama dengan kosong? Tidak benar. Betul? Tidak benar. Tidak benar. Kalau ini tidak benar, maksudnya negatif 2 ni, adakah dia punca? Tidak. Jadi, negatif 2 bukan punca. Bukan punca untuk persamaan ni. Mungkin negatif 2 ni punca untuk persamaan yang lain. Okay? I hope it is clear. Let's do bahagian B. 1/2 ialah punca bagi persamaan kuadratik X tolak 4. 1 tolak 2X. X tolak 4. 1 tolak 2X sama dengan kosong. So, soalan kata 1/2 ialah punca. Jadi, bila punca, saya tahu punca adalah nilai X. Correct? Saya kena ganti masuk lah. So, what will it be? 1/2 tolak 4. 1 tolak 2 kurungan 1/2. So, this one I want to change the kurungan. Saya nak letak kurungan petak. Sama dengan kosong. Okay. So, now, saya cuba tolak. 1 tolak 4. What it supposed to be? 8/2 tolak 1/2. Negatif 7/2. Dan di sini, darab dengan 1 tolak 2 darab 1/2 is 1. So, negatif 7/2 darab dengan 1 tolak 1, kosong. Betul? Apa-apa nombor darab dengan kosong? Kosong. So, adakah kosong sama dengan kosong? Betul, kosong sama dengan kosong. Ini bermaksud 1/2 ialah punca. Memanglah 1/2 adalah punca untuk persamaan ini. So, benar. Soalan 3B, benar jawapan dia. Then the last one for today. 2 ialah punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 5 sama dengan kosong. Dia kata 2 ialah punca. So, apa saya nak buat? Saya just ganti nilai 2 di x. Okay? Ganti nilai 2 di x. 2 kuasa 2 tambah 2 tolak 5 sama dengan kosong. 2 kuasa 2 adalah 4. Tambah 2 kali 2 adalah 4. Tolak 5 sama dengan kosong. 2 kali 4. 8 tambah 4 tolak 5 sama dengan kosong. Jadi jawapan akhir ni 12 tolak 5. 7 sama dengan kosong. Adakah betul 7 sama dengan kosong? Tak betul, right? It means 2, adakah dia punca? Tidak. 2 bukan punca. Jadi untuk bahagian C, salah lah. 2 bukan punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 5 sama dengan kosong. So, itu saja untuk video hari ini. Jadi, kalau kamu faham dalam video ni apa yang saya explain, nota dan semua latihan ni, saya mohon kamu subscribe channel saya dan kamu komen kat bawah yang kamu faham, apa perasaan kamu, apa yang susah, apa yang senang, you boleh explain kat saya dan mungkin saya boleh bantu kamu untuk jawab soalan-soalan yang lain. Alright. So, kalau mungkin kamu boleh share video ni kepada kawan-kawan yang lain, okay, kawan-kawan yang lain yang duduk exam SPM tahun ni. So, kamu mungkin boleh share video ni kepada mereka. Dan, okay, I told you saya nak tunjuk buku yang saya gunakan untuk pilih soalan-soalan dalam video saya. This is the book, buku daripada Pelangi, Hebat SPM, tingkatan 4. Okay, ini pengarang buku ni, nama ada di sini. So, you can probably dapatkan buku ni. Ada banyak soalan-soalan yang bagus. Okay, so I always try to use this book. And also there are some other books that I'll be using in future video. So thank you so much. See you again in the next video. Bye.